Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Sihat, baik, Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Okey, hari ini kita akan berbincang mengenai isu semasa berkaitan guru berdasarkan tiga aspek iaitu etika, perundangan dan hak asasi manusia. Dalam mata pelajaran profesionalisme keguruan, pensyarah Puan Sarina binti Muhammad Yassin. Okay, sebelum kita memulakan perbincangan kita, kita akan memperkenalkan diri masing-masing iaitu saya Ahmad Firdaus bin Aziz, yang kedua ialah Siti Nur Syafiqah binti Alias dan yang ketiga ialah Zulkifli bin Zaini. Okey, isu yang kita akan membincangkan pada hari ini ialah berkaitan dengan soalan bocor dalam peperiksaan awam, terutamanya dalam peperiksaan SPM. Jika kita lihat di media semasa hari ini, kita dapati bahawa isu ini kiat berlaku dan amat membimbangkan. Ada yang menuding jari kepada guru menyebabkan puncanya berlakunya kebocoran soalan peperiksaan awam ini. Apa pula pendapat Cikgu Zulkifli bin Zaini berkenaan dengan isu ini? Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Ahmad Firdaus untuk pengenalan tadi. Okey, bagi isu ini, masyarakat sedia maklumlah bahawa Malaysia ataupun sistem pendidikan kita ingin mencapai ke arah TS 2025. Walaupun hasrat murni ini lahir daripada pelbagai pemikiran, tetapi ia tepatlah memandangkan Malaysia perlu melahirkan murid-murid atau pelajar yang berfikiran kritikal, kreatif dan konstruktif bagi menghadapi cabaran-cabaran hebat, terutama apabila kita nak berdepan dengan IR 4.0 ini. Walaupun begitu, hasrat murni kerajaan ini sukar dicapai kerana berlakunya isu-isu seperti ini, iaitu isu kebocoran kertas soalan peperiksaan awam. Tak kisahlah daripada SPM ataupun STPM. Di mana kertas-kertas soalan ini, soalannya dibocorkan, tapi kita tidak boleh menuduh sesiapa. Cuma kita cakap bahawa soalan-soalan yang telah dilakukan di sekolah atau latihan yang dilakukan di sekolah ini menyerupai soalan yang sebenar yang keluar ketika berlakunya peperiksaan terbabit. Dan seharusnya kes-kes seperti ini tidak berlaku, dan perlu diambil pengajaran serta perlu melakukan satu mekanisme yang efisien dan berkesan oleh semua pihak. Dan seperti yang kita tahu, iaitu kebocoran maklumat kertas peperiksaan awam ini bukanlah fenomena baru tetapi dah berlaku hampir setiap tahun. Dan selalunya diutarakan oleh masyarakat dan media. Kerana terutama ibu bapa sekarang lebih berpengetahuan. Apabila berlaku perkara seperti ini, mereka kerap menularkan ke media sosial. Jadi ia akan memberi impak yang besar kepada guru-guru, terutamanya profesion pendidikan ini. Dan kita akan lihat bagaimana isu-isu ini perlu dibantras dengan kaedah yang betul dan juga bagaimana etika dan perundangan boleh membantu dalam menangani isu-isu seperti ini. Terima kasih Cikgu Firdaus. Alhamdulillah, terima kasih kepada Cikgu Zulkifli
berkenaan dengan pengenalan dia, iaitu berkaitan dengan kebocoran yang berlaku sejak kebelakangan ini melibatkan peperiksaan awam. Okey, apa pula pendapat Cikgu Siti Syafiqah berkenaan dengan soalan bocor yang berlaku ini? Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Ahmad Firdaus di atas jemputan bagi penerangan mengenai pengenalan terhadap isu ini. Okey, terima kasih juga pada Cikgu Zul, penerangan yang sangat mantap. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pengenalan terhadap isu ini. Saban tahun kita sering mendengarlah dakwaan masyarakat terhadap kebocoran soalan peperiksaan awam terutamanya SPM. Jadi masyarakat ni biasanya meletakkan kesalahan tersebut di bahu guru, terutamanya guru yang mempunyai latar belakang penggubal soalan. Kemudian isu ini menjadi semakin hangat apabila dakwaan pula belajar sekolah berasrama penuh SBP telah menerima soalan ramalan mirip kertas peperiksaan sebenar. Jadi di sini kita dah boleh nilailah apakah motif sebenar jika dakwaan tersebut benar-benar berlaku. Jadi perkara yang akan dibincangkan berdasarkan isu ini ialah mengenai etika seorang guru dan dalam berlakunya amanah adil dan saksama dalam mendidik murid-murid. Saya akan bincangkanlah isu ini pada slot yang seterusnya. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Siti berkenaan pengenalan atau mukadimah berkenaan dengan isu yang kita akan bincangkan. Okey, slot yang kedua kita akan berbincang mengenai etika. Jika kita lihat etika guru ni banyak. Jadi kita akan berbincang isu ni relate atau berkaitan dengan etika yang mana yang terlibat. Contohnya sebagai seorang guru, kita tidaklah harus bertingkah laku begitu iaitu membocorkan soalan sehingga boleh mencemarkan sifat profesionalnya dan menyebabkan hilang kepercayaan orang ramai terhadap profesen perguruan itu sendiri. Isu yang dibincangkan ini menyebabkan ramai pihak menunding jari kepada guru. Guru yang menggubal soalan dikatakan memberi soalan seakan-akan sama kepada murid, sama ada di pusat tuition, secara personal dan sebagainya. Ada yang sanggup menjual soalan dengan harga yang tinggi dan ada keluarga yang berpendapatan tinggi mampu atau sanggup membelinya semata-mata untuk melihat anaknya berjaya dengan menggunakan kaedah yang salah ini. Ini yang menyebabkan salah satu punca berlakunya kes kebocoran ini. Kesannya ianya akan memberi impak yang buruk kepada pendidikan negara kita. Bagi mengelakkan perkara ini berlaku di masa hadapan, kita sebagai seorang guru janganlah mendedahkan soalan-soalan yang mirip atau yang seakan-akan kepada murid. Tidak kiralah apa jua media yang kita sebarkan, janganlah. Itulah pendapat sedikit saya berkaitan dengan etika perguruan ini. Okey, apa pula pendapat Cikgu Zulkifli berkenaan dengan etika ini? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dalam dari segi etikanya, sekiranya kita mengatakan bahawa guru-guru ni haruslah bertingkah laku profesional, berintegriti dan sebagainya. Dari segi etikanya kita kena memastikan bahawa semua guru ini memegang satu prinsip lah.
okey, iaitu keadilan, okey, di mana guru-guru ini sepatutnya bersikap adil, okey, terutamanya melibatkan peperiksaan awam sebeginilah. Okey, sebab kita tahu bahawa guru-guru mempunyai tanggungjawab untuk memastikan para pelajar mencapai kecemerlangan dan juga menaikkan grade-grade sekolah, tetapi bukan dengan cara yang salah ataupun dengan cara yang kurang tepat. Okey, di mana dengan membocorkan soalan-soalan peperiksaan utama kita lah. Okey, mungkin cara lain yang guru-guru boleh lakukan di mana memberikan soalan yang hampir sama tetapi dalam bentuk yang berbeza. Okey, di mana ini akan secara adilnya akan memberikan satu sikap yang profesional. Okey, para pelajar akan melihat guru sebagai profesional, okay, dan keadilan ini akan berlaku kepada semua jenis sekolah. Okay, tak kisahlah berada di bandar, okay, di pinggir bandar ataupun di luar bandar. Kerana okay, kita nak lihat bahawa pencapaian murid ini dapat dinilai dengan cara yang betul. Okay, supaya berkenaan isu kehilangan kertasjawapan atau kebocoran soalan-soalan ni, okay, amat penting bukan sahaja kepada profesional guru tetapi kalau kita lihat kepada pelajar kerana ia melibatkan rencana masa depan pelajar. Okey, terutamanya apabila melibatkan subjek-subjek teras dan wajib lulus seperti bahasa Melayu dan juga sejarah untuk SPM dan pengajian am untuk STPM. Okey, bayangkan kesannya sekiranya guru tidak adil, okey, tidak jujur dalam membocorkan kata-kata soalan ini, okey, keputusan yang mereka terima tu, keputusan yang mereka dapat bukanlah pencapaian mereka sendiri. Jadi mereka yang mana yang telah mendapat soalan lebih awal itu bukan pencapaian mereka dan kesannya sekiranya mereka melanjutkan pelajaran, okey, ke matrikulasi, okey, diploma dan sebagainya, akan berlaku beberapa kelemahan di mana mereka tidak mahir atau tidak mampu menguasai subjek-subjek yang ditawarkan, okey, kerana okey isu-isu kebocoran jawapan ni. Jadi dia akan memberi impak atau memberi kesan kepada masa depan mereka. Okey. Selain itu, kita kena lihat bahawa sekiranya berlaku kebocoran, okey, kebocoran soalan ini, apa tindakan yang perlu dilakukan. Okey, terutamanya berkaitan dengan peringkat percubaan dan prestasi murid-murid di sekolah serta okey kesannya kepada sekolah itu sendiri. Okey, itu saja daripada saya. Okey, kita teruskan kepada moderator kita. Terima kasih. Okey, terima kasih atas penerangan berkaitan dengan etika dari Cikgu Zulkifli. Apa pula pendapat Cikgu Siti Syafiqah berkenaan dengan etika ini sebagai seorang guru untuk menangani isu ini? Dipersilakan. Baik, terima kasih Cikgu Ahmad. Pada pandangan saya punya pandangan mengenai etika profesi perguruan sama seperti apa yang dijelaskan oleh Cikgu Zulkifli, iaitu guru perlu bersikap adil terhadap semua pelajar. Jadi seperti yang kita sedia maklum, terdapat beberapa etika lah di dalam Tata Susila Kod Etika Profesi Guru Malaysia. Antaranya ialah tanggungjawab terhadap murid, tanggungjawab terhadap ibu bapa, masyarakat dan juga rakan kerja. Jadi di sini saya ingin membincangkan etika guru iaitu etika tanggungjawab terhadap murid. Guru hendaklah bersikap adil terhadap setiap murid tanpa mengira faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan atau agama. Jadi dalam kes ini kita dapat lihatlah bahawa diskriminasi telah berlaku antara guru dan murid apabila murid yang bijak iaitu di sekolah SBP, sekolah berasrama penuh, mendapat kelebihan dari segi latih tubi melalui soalan-soalan ramalan yang hampir mirip seperti soalan peperiksaan sebenar. Hal ini menyebabkan berlakunya ketidakadilan apabila guru memfokuskan kepada murid yang cemerlang untuk terus cemerlang, berbeza pula murid yang kurang cemerlang dan tidak diberi tumpuan sepenuhnya.
Jadi tujuan diskriminasi ini telah berlaku adalah disebabkan guru dan pihak sekolah tu belum berlumba untuk mengekalkan prestasi murid-muridnya. Jadi kesannya jika tidak wujudnya keadilan dalam pembelajaran di dalam kelas, maka keberkesanan terhadap PDBC juga boleh dipertikaikan. Jadi itu saja daripada pandangan saya mengenai etika terhadap profesyen perguruan. Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih kepada Cikgu Siti memberi pendapat dan pandangannya berkaitan dengan etika perguruan. Okey, kita beralih kepada slot yang ketiga, iaitu slot perundangan. Jika kita lihat isu berkaitan dengan kebocoran ini, ada yang melibatkan pendidikan. Ada yang mengatakan pendidikan di sekolah berasrama penuh mendapat layanan yang istimewa. Ianya perkara ini tidak seharusnya berlaku kerana di dalam Akta Pendidikan, iaitu Akta Pendidikan 1996 yang mengatakan semua murid perlulah mendapat didikan yang sama, tidak kiralah mereka berlatar belakangkan apa, berwarna kulit apa, berbangsa apa dan beragama apa, mereka perlu mendapat didikan yang sama di sekolah kerajaan maupun sekolah bukan kerajaan. Jika kita lihat perkara ini seharusnya diberikan peluang atau diberikan sama rata didikan itu kepada semua murid. Sebagai contoh, murid diajar mata pelajaran yang sama di sekolah asrama penuh, pun diajar juga mata pelajaran yang sama di sekolah biasa. Tidak kiralah mereka ni berbangsa apa untuk menerima ilmu tersebut. Kita sebagai seorang guru janganlah memilih murid kita. Contohnya kalau murid tu kaya, kita ajar dia lebih. Kalau murid tu miskin, kita ajar dia lebih kurang je. Kita sebagai seorang guru janganlah berbuat demikian. Kerana dalam akta ini menjelaskan bahawa semua murid perlu mendapat didikan yang sama berdasarkan DSKP atau mata pelajaran yang sama di setiap sekolah. Tidak kiralah mereka ni sekolah asrama penuh, sekolah harian biasa dan sebagainya. Apa pula pendapat Cikgu Zulkifli berkenaan dengan perundangan? Okey, kalau kita lihat daripada segi perundangannya, okey, kotak-kotak soalan umum ini, okey, diklasifikasikan di dalam Akta Rahsia Rasmi atau OSA 1972. Okey, iaitu ia adalah dokumen sulit rasmi kerajaan. Okay, sebagai penjawat awam, kita faham bahawa dokumen sulit rasmi kerajaan ini tidak boleh diberi ataupun tidak boleh diwar-warkan kepada umum sehingga sampai waktunya. Okey, di mana mekanisme yang terbaik dalam menangani isu-isu seperti ini, okey, untuk membendung masalah kebocoran soalan atau kebocoran jawapan peperiksaan umum, okey, melalui tindakan undang-undang. Okey, memandangkan kesalahan melibatkan perkara yang serius, okey, memberi satu impak yang besar, okey, terutamanya kepada kualiti sistem pendidikan negara seperti yang saya telah nyatakan di dalam etika tadi, dan juga ketidakadilan, okey, terhadap murid-murid, okey, ataupun pelajar-pelajar yang telah berusaha keras mendapatkan keputusan, okey, yang sangat cemerlang. Okey, oleh itu tindakan undang-undang perlu diketatkan, okey, terutamanya berkaitan dengan Akta Rahsia Rasmi OSA 1972. Okey.
di mana Lembaga Peperiksaan Malaysia okey kena dan perlu mengenal pasti pihak-pihak atau kawasan atau sekolah yang terlibat dengan kebocoran kertas peperiksaan ini dahulu. Okey. Kadang-kadang berlakunya video-video atau gambar-gambar tu ditularkan oleh masyarakat ni, kita kena selidik dahulu adakah betul ataupun tidak. Okey. Dan kes-kes umpama ini sekiranya pihak-pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia dan juga polis bekerjasama, okay, dia akan lebih mudah dikenal pasti. Okay, kerana perkara ini sering berlaku di kawasan sekolah-sekolah bandar utama yang mendapat akses lebih daripada pelbagai sudut, dan hanya pihak-pihak tertentu sahaja yang dibenarkan untuk menguruskan kertas-kertas peperiksaan, terutamanya guru-guru yang terlibat dalam penggubalan soalan-soalan peperiksaan ini. Jadi kita dah ada skop yang kecil ataupun suspek yang kecil dalam pembocoran kertas-kertas peperiksaan umum ini, iaitu di mana hanya guru-guru yang menggubal soalan sahaja yang tahu apa yang berlaku, soalan mana yang diambil, soalan mana yang ditolak dan sebagainya. Berdasarkan faktor-faktor ini, tindakan undang-undang lebih mudah diambil, dan harapan saya melalui mekanisme ini, melalui mekanisme Akta Rahsia Rasmi OSA 1972, akan memberi pengajaran kepada semua pihak mengenai betapa pentingnya memelihara rahsia rasmi kerajaan, terutama berkaitan dengan masa hadapan murid-murid ini apabila kita mampu mengawal insiden-insiden kebocoran soalan-soalan peperiksaan ini, terutamanya berkaitan dengan hukuman yang diterima oleh penjawat-penjawat awam yang menyebarkan dokumen rasmi kerajaan ini. Jadi mungkin pihak yang terbabit yang menggubal undang-undang ini boleh melihat kembali Akta Rahsia Rasmi, lihat kembali hukuman-hukuman yang perlu ada agar hukuman lebih tegas perlu diberikan kepada mereka-mereka yang terbabit dalam insiden-insiden seperti ini. Itu sahaja pandangan saya. Terima kasih. Okey, baik, sama-sama. Terima kasih kepada Cikgu Zulkifli memberi pandangan berkenaan dengan Akta Rahsia Rasmi 1972. Mari kita dengar apakah pandangan daripada Cikgu Siti Syafiqah berkenaan dengan perintah-perintah kerajaan dalam perundangan mengenai isu kebocoran peperiksaan awam ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Cikgu Ahmad dan Cikgu Zul di atas penerangan yang sangat mantap. Jadi seterusnya pandangan saya terhadap perundangan terhadap isu ini ialah jika benar dakwaan kebocoran soalan SPM telah berlaku, 3.6 perintah-perintah kerajaan iaitu tumpuan diberikan kepada bab D Peraturan-Peraturan Pegawai Awam iaitu kelakuan dan tata tertib yang membincangkan perkara-perkara yang berkaitan kelakuan, tugas kawalan dan pengawasan tata tertib, prosedur tata tertib dan sebagainya. Dan perenggan F ada menyatakan bahawa tidak jujur dan amanah merupakan salah laku dan kesalahan tata tertib. Kita dapat lihat tidak jujur dan amanah itu berlaku apabila guru membocorkan rahsia kertas soalan sedangkan guru tersebut terikat dengan Akta Rahsia Rasmi seperti apa yang telah dibincangkan oleh Cikgu Zulkifli sebentar tadi. Jadi berdasarkan peraturan tersebut, amaran pertama akan diberikan jika benar guru tersebut didapati bersalah dan jika terdapat pengulangan dalam kesalahan tata tertib, maka hukuman akan dilaksanakan secara peringkat berdasarkan peraturan-peraturan perintah kerajaan tadilah yang termaktub di dalam peraturan tersebut. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cikgu Siti memberi pandangan tentang perintah-perintah kerajaan iaitu peraturan-peraturan pegawai yang tidak jujur dan amanah ini dalam menyebarkan maklumat rahsia rasmi iaitu soalan peperiksaan awam ini. Okey, kita akan beralih kepada slot yang terakhir iaitu slot hak asasi manusia. Okey, hak asasi manusia ni kita lihat terlalu banyak. Ada hak kanak-kanak, ada hak
sebagai rakyat Malaysia dan pelbagai lagi. Okey, jika kita akan kupaskan ada 3 isu, iaitu hak kanak-kanak, hak pelajar sebagai calon ujian dan hak ibu bapa. Okey, hak kanak-kanak ini ialah mereka perlulah mendapat pendidikan yang sama rata. Tidak kiralah murid ini berpendidikan khas mahupun murid normal. Mereka perlu mendapat didikan yang sama rata melalui silibus atau melalui mata pelajaran yang mereka akan pelajari, tidak kira mereka latar belakang apa dan sekolah di mana. Mereka perlulah mendapat pendidikan yang sama rata. Oleh itu, kita guru perlulah memberi didikan ini, tidak kiralah mereka ini pelajar yang pandai, pelajar yang pelajar yang pandai, pelajar yang kurang pandai dan pelajar yang kurang keupayaan iaitu murid pendidikan khas. Kita seharusnya memberi didikan untuk mereka dapat ilmu tersebut dan mereka boleh gunakan di masa akan datang. So, apabila mereka dapat ilmu tu secara adil dan saksama, mereka akan boleh menjawab soalan peperiksaan awam ini dengan lebih jujur, dengan lebih adil. Mereka akan dapat menjawab soalan dan peperiksaan ini dan tidak akan berlakunya kebocoran jika mereka diajar dengan cara yang betul dan mendapat didikan yang sempurna oleh guru-guru ini. Apa pula pendapat Cikgu Zulkifli berkenaan dengan hak ibu bapa? Dipersilakan. Okey, terima kasih moderator kita yang telah membincangkan isu tentang hak kanak-kanak sebagai salah satu hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan dan juga peperiksaan yang lebih adil. Okey, kita lihat dari sudut pandang hak ibu bapa, iaitu ibu bapa berhak untuk mendapatkan maklumat pentaksiran. Okey, di mana ini bukan saja melibatkan peperiksaan umum seperti STPM dan SPM, tetapi melibatkan peperiksaan-peperiksaan lain. Okey, di mana yang saya telah nyatakan tadi, menekankan tadi bahawa kita perlu menjaga integriti, accountability, keadilan dan profesionalism sebagai seorang guru dan memberi peluang kepada ibu bapa untuk mendapatkan maklumat-maklumat mengenai keadaan anak mereka di sekolah dan juga berkaitan dengan peperiksaan mereka. Selain itu, ibu bapa juga berhak mengetahui bahawa tempat mereka belajar itu satu tempat yang kondusif. Bagaimana tempat yang kondusif itu tempat yang selesa, supaya murid-murid ini dapat fokus untuk belajar dan seterusnya untuk menjawab peperiksaan. Sebagai contoh, hak-hak ibu bapa, mungkin mereka boleh menyumbangkan idea-idea yang lebih baik sekiranya mereka dapat melihat keadaan sekolah-sekolah sedia ada, sekolah-sekolah kerajaan sedia ada, di mana kita bukan mahu ibu bapa ini mencampuri pentadbiran sekolah, tetapi untuk memberi pandangan dan peluang untuk memberi idea untuk memastikan sekolah itu berada dalam keadaan selesa dan juga mampu memberikan satu persekitaran pembelajaran yang lebih baik kepada anak-anak mereka. Kerana sebagai apa yang kita tahu, sistem pendidikan kita untuk sekolah menengah masih lagi bersandarkan atau berorientasikan peperiksaan. Jadi untuk mendapatkan keputusan peperiksaan yang cemerlang ini, persekitaran pembelajaran itu perlulah sangat-sangat baik untuk murid-murid. Selain itu, kita boleh memastikan bahawa hak ibu bapa ini untuk memberi pandangan terutama kepada guru-guru agar dapat mengawal pergaulan anak-anak mereka terutamanya ketika berada di sekolah. Kerana kita tahu bahawa keadaan masa kini ibu bapa kebanyakannya sibuk bekerja dan sebagainya,
Okay, jadi anak-anak mereka ini boleh dikatakan agak berada di sekolah dalam jangka waktu yang lama. Okay, jadi hak ibu bapa juga ataupun ibu bapa sendiri perlu sedar bahawa mereka perlu mengawal anak-anak mereka dalam pada yang sama bekerjasama dengan guru-guru, okay, untuk mengawasi perkembangan dan pergaulan bersama rakan-rakan di sekolah mereka. Okay, selain itu hak ibu bapa yang lain kita lihat, okay, mereka perlu sedar, okay, bahawa anak-anak ini perlu mendapatkan didikan agama dan moral secukupnya, okay, agar sekiranya berlaku soalan-soalan bocor dan soalan-soalan yang mirip seperti peperiksaan awam ini, kita dapat lihat murid-murid ini dengan sendirinya, okay, mampu menolak, okay, untuk tidak, okay, menjawab soalan-soalan seperti itu, kerana mereka memegang agama, kerohanian dan sifat moral tu lebih tinggi daripada apa yang akan mereka dapat, okay, kecemerlangan yang akan mereka dapat, tetapi berdasarkan dengan cara yang negatif. Okay, itu saja pandangan saya untuk hak ibu bapa ini yang boleh ditekankan, okay, kepada semua. Okey, terima kasih kepada Cikgu Zulkifli menerangkan berkaitan dengan hak ibu bapa. Di sini dapatlah kita dengar penjelasan daripada Cikgu Zul berkaitan dengan banyaknya hak ibu bapa, iaitu hak ibu bapa dalam mendapat maklumat tentang pentaksiran sama ada bukan sahaja untuk peperiksaan awam, malahan untuk peperiksaan biasa yang dilakukan di sekolah. Okey, apa pula pendapat Cikgu Siti Nur Syafiqah berkenaan dengan hak pelajar sebagai calon ujian? Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih. Jadi, isu kita berbalik semula kepada isu kebocoran soalan peperiksaan ini juga sebenarnya telah melanggar hak asasi pelajar itu sendiri sebagai calon ujian. Jadi Akta Pendidikan 1996 nombor 19 ada menyatakan bahawa sekolah hendaklah menyediakan murid bagi peperiksaan yang ditetapkan. Kemudian bahagian V penilaian dan peperiksaan nombor 67 iaitu penilaian murid, di mana subsection 1 Menteri boleh menetapkan cara murid di sekolah rendah dan sekolah menengah hendaklah dinilai dan taraf yang perlu dicapai oleh murid itu. Kemudian nombor 2, penilaian yang ditetapkan di bawah subsection 1 adalah tambahan kepada mana-mana peperiksaan yang ditetapkan. Maksudnya peperiksaan tak semestinya peperiksaan awam saja, malahan peperiksaan yang berbentuk formatif juga turut terlibatlah dalam akta ini. Jadi Akta menjelaskan setiap murid berhak untuk menduduki peperiksaan bagi mengetahui tahap kefahaman dan penguasaan murid tersebut. Jadi peperiksaan ini dilaksanakan bagi mengetahui penguasaan ataupun kefahaman murid itu dalam sesuatu mata pelajaran yang telah diajar. Jika murid tersebut telah menerima soalan lebih awal dan telah mendapat jawapan yang betul secara open book, maka ketelusan dalam penilaian tersebut dalam penilaian terhadap pencapaian akan dipertikaikan. Jadi akhirnya kesan buruk tersebut akan diterima oleh murid itu sendirilah, yang mana sebenarnya murid itu tidak faham dan tidak mampu menguasai pelajaran tersebut, tetapi disebabkan jawapan daripada open book itu telah membantu dia untuk mendapat markah yang tinggi. Jadi sekiranya situasi ini berlaku, pelajar akan rasa tertekanlah dan alami kelesuan upaya kerana tidak dapat menguasai topik baharu. Jadi itu saja pandangan saya terhadap hak asasi manusia. Terima kasih. Okey, sangat menarik kupasan yang disampaikan oleh Cikgu Siti berkenaan dengan hak pelajar sebagai calon ujian, ya, sebagai calon ujian, di mana setiap pelajar ni berhak untuk mendapatkan ujian yang adil. Tidak kira mereka di bandar ataupun di luar bandar, mereka perlulah mendapat ujian yang adil dan sama, ya. Okey, akhir sekali kita akan ke slot yang terakhir iaitu rumusan. Rumusan ni kita dapat disimpulkan bahawa sebahagian besar
Guru yang ada di Malaysia ini merupakan pegawai kerajaan dan mereka semua ini tertakluk kepada perintah am dan tata laku yang mereka lakukan. Seorang guru mestilah berkelakuan baik dan menjaga kelakuannya bagi tidak mencemarkan nama perkhidmatan awam itu sendiri. Kita lihat apabila sebagai seorang guru kita menjaga kita punya sikap profesionalisme kita dalam profession perguruan kita, maka imej guru tidak akan tercemar, terutamanya melibatkan isu-isu kebocoran ujian atau peperiksaan awam ini. Hukuman yang setimpalnya atau hukuman tata tertib ini perlulah dikenakan dengan setimpal kepada pegawai-pegawai perkhidmatan awam yang telah melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di dalam peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di negara kita ini. Oleh itu, haruslah kita sebagai seorang guru menjaga kod etika amalan perguruan kita dengan sebaik mungkin. Apa pula pendapat dan rumusan kepada Cikgu Zulkifli berkenaan topik kita pada hari ini? Dipersilakan. Okey, bagi saya tuntasnya lah perkara ini perlu diberi lebih perhatian. Okey, seperti mana yang saya telah mengatakan bahawa ia melibatkan masa depan pelajar-pelajar kita. Okey, yang kedua ia melibatkan hak-hak mereka sebagai seorang pelajar untuk mendapatkan suatu situasi, okey, mendapatkan soalan, menjawab soalan dengan lebih adil, okey, dan diberi hak yang sama walaupun mereka berada di bandar, okey, di luar bandar dan juga di kawasan pedalaman. Okay, selain itu, tanggungjawab guru-guru terutamanya pemeriksa, okay, untuk memastikan soalan ini dijaga rapi. Okay, bukan sahaja melibatkan kebocoran soalan, kebocoran jawapan, tetapi melibatkan juga sekiranya kita ambil negara kita baru lepas fenomena banjir. Okay. Jadi perkara ini perlu juga diambil kira lah. Okay. Umpamanya kertas-kertas soalan ini adalah suatu yang sangat-sangat penting bagi seorang guru, okay, dan perlu dijaga dengan rapi, selamat daripada kerosakan dan juga kebocoran. Okay. Walaupun ianya berlaku dalam keadaan ataupun dalam situasi yang kecil yang melibatkan kecuaian dan juga kesalahan ini, tetapi sekiranya tidak dibendung dari awal, perkara ini akan menjadi lebih besar. Okay. Ini kerana bagi saya sektor pendidikan merupakan elemen yang penting terutama dalam agenda pembangunan negara Malaysia. Okey. Oleh itu mari kita sama-sama, okey, terutamanya guru-guru yang menjaga peperiksaan, okey, yang menggubal dan melaksanakan soalan-soalan peperiksaan ini memelihara kesejahteraan dan kualiti sistem peperiksaan negara secara total, bijaksana, adil, berintegriti dan juga profesional. Terima kasih. Begitu padat rumusan yang telah diberikan oleh Cikgu Zulkifli berkenaan rumusan atau kesimpulan yang dapat disimpulkan daripada topik kebocoran peperiksaan awam ini. Mari kita dengar pendapat atau rumusan terakhir daripada Cikgu Siti Syafiqah berkenaan dengan kebocoran peperiksaan awam ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator dan guru-guru. Jadi saya ingin membuat rumusan lah terhadap hukuman yang akan dikenakan, iaitu hukuman tata tertib lah. Iaitu hukuman ni bukan hanya terus buang kerja lah jika guru tersebut melanggar
setingkah laku melanggar peraturan, tapi lebih kepada mengikut peringkat dah. Iaitu peringkat pertama memberi amaran, mengadakan denda, melucutkan hak enrolment dan seterusnya. Yang terakhir barulah buang kerja. Walau bagaimanapun sebagai seorang guru, kita janganlah fokus kepada hukuman semata dalam melaksanakan tugasan, tetapi kita lebihlah fokus kepada dalam melahirkan murid lah. Kita kan guru sentiasa berjiwa pendidik. Jadi matlamat kita yang utama ialah melahirkan murid yang harmoni, seimbang seperti apa yang diharapkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan kan. Jadi justru sebagai seorang guru perlulah melakukan tugasan dengan sebaiknya, berintegriti, amanah dan adil seiring dengan apa yang tertakluk dalam etika perguruan itu sendiri. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Cikgu Siti Syafiqah berkaitan dengan perumusan yang terakhir. Maka berakhirlah kita punya sesi perbincangan kita mengenai isu yang tular dan hangat, iaitu kebocoran peperiksaan awam, iaitu peperiksaan SPM, kebocoran peperiksaan SPM. Terima kasih kepada semua guru-guru yang terlibat dalam memberi pandangan berkaitan dengan isu ini. Moga diharapkan dengan perkongsian kita pada pagi ini, isu berkaitan kebocoran peperiksaan ini dapat dielakkan, dapat dikurangkan di masa akan datang dan menjadi iktibar kepada guru-guru yang lain di Malaysia ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.